Assalamualaikum, anda bersama saya Pasha dan juga bertemankan teman pengacara saya pada hari ini. Sebulan sekali kita akan bertemu, itu rutin biasa. Saya Izzy Yusof bersama rakan tugas Pasha The Yellow. Hari ini kita mulakan minggu kita dengan warna-warna yang ceria. Pecah celik kita dah sampai hujung bulan Februari dah. Betul. Ada berbaki lebih kurang dalam 4 hari lagi. Hari ini 26, 27, 28, 29. Lebih kurang dalam 29 lah sebab tahun ni tahun lompat. Jadi kita ada 29 hari dalam Februari. Apapun, pada pagi ini seperti biasa kita akan bersama anda secara langsung selama 1 jam dengan pengisian-pengisian yang menarik kiranya. Terutama sekali kita nak melangkah masuk ke bulan Ramadan tak lama lagi. Betul. Dan dalam masa sama juga pagi ni kita akan ada satu persyaratan cukup istimewa, iaitu pembukaan Parlimen dengan dimulakan titah diraja yang akan kita lihat ataupun saksikan sekitar jam 10 nanti di Parlimen secara langsung kita bawa kepada anda. Apa intipatinya sama-sama kita nantikan yang akan dititah oleh Yang di-Pertuan Agong pada hari ini. Baik, sebelum tu kita nak kongsikan juga apa yang menarik boleh kita kongsikan di portal bernama.com. Silakan Betul. Pasha. Yang pertama sekali berikutan ataupun berkenaan dengan pemerkasaan TVET ataupun usaha-usaha kerajaan dalam memerkasakan lagi industri TVET. Menurut Presiden Yayasan Mahir Malaysia Datuk P. Sri Ganesh, beliau berkata kerjasama antara sektor swasta dan juga sektor awam ataupun PPP perlulah menjadi mekanisme yang utama yang memainkan peranan yang penting dalam memperkasakan bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ataupun TVET di negara ini. Dan juga beliau kata sektor awam dan sektor swasta ini tidak boleh bersifat dikotomi ataupun bersifat berpisah di antara satu sama lain, kerana kedua-dua sektor sebenarnya memerlukan antara satu sama lain. Dan ini bukan sahaja dapat menaik taraf institusi yang sedia ada, tetapi juga menyediakan peluang yang lebih besar kepada pelajar-pelajar untuk mengikuti kursus baru seperti kenderaan elektrik, EV dan juga drone yang mempunyai kebolehpasaran yang tinggi. Dan juga Sri Ganesh yang merupakan ketua pegawai eksekutif SG Education Group berkata dalam konteks TVET, tanpa kerjasama PPP itu bukan sahaja akan memberi bebanan kewangan kepada satu-satu pihak, malah ia akan mewujudkan satu ketidakseimbangan bebanan kepada fasiliti untuk menyediakan tenaga kerja yang relevan kepada pasaran. Jadi ini sebenarnya bila kita lihat dalam sesuatu industri itu, sama ada dalam sektor swasta ataupun sektor awam, dua-dua sektor dalam mana-mana industri sekalipunlah sebenarnya memerlukan kerjasama antara satu sama lain untuk mengukuhkan lagi industri TVET terutamanya. Dan ini juga berita yang boleh kita kongsikan kepada anda berkaitan dengan perkembangan di sahabat kita di Palestin sana menjelang Ramadan. Ini antara yang boleh kita kongsikan jugalah, di mana telah berlangsungnya satu persidangan ataupun Menteri-Menteri Penerangan negara anggota Pertubuhan Kerjasama Islam OIC menggesa organisasi dan saluran media antarabangsa untuk mendedahkan pelanggaran hak asasi manusia dan kempen terhadap wartawan oleh pihak kependudukan Israel, di mana dalam kenyataan akhir sesi luar biasa persidangan Menteri-Menteri Penerangan Islam ICIM yang berlangsung pada selama sehari saja, para menteri telah mengutuk penyasaran secara sengaja dan sistematik Israel terhadap wartawan Palestin dan menekankan bahawa hal itu adalah sebahagian kempen untuk mendiamkan suara kebenaran. Ini memang daripada dulu lagi kita lihat perkara ini berlangsung, di mana apa yang diwar-warkan ataupun apa yang ditunjukkan di media sosial itu hanyalah berat sebelah, tidak ditunjukkan perkara sebenar. Tapi bila ditunjukkan perkara sebenar, ada pihak yang mengatakan bahawa itu video-video lama, itu video-video edited dan sebagainya, bagi mengaburi mata-mata rakyat di seluruh dunia. Jadi ini salah satu penekanan yang baik juga untuk kita ketengahkan dengan kerjasama negara-negara Islam di seluruh negara dengan negara anggotanya untuk menggesa perkara ini agar kita dapat saksikan apa sebenarnya yang berlaku di Gaza sana. Dan itu juga dalam syarat tersebut juga telah membincangkan usaha bersama dalam melawan pemalsuan maklumat dan permusuhan daripada pihak berkuasa Israel terhadap wartawan dan saluran media di wilayah Palestin yang didukung mereka. Dan kalau melihat daripada mesyuarat semalam, persidangan anjuran OIC yang dipengerusikan oleh Turki, di mana seramai 42 negara melibatkan 159 peserta telah menghadiri persidangan tersebut. Jadi sama-sama kita saksikan, kita nantikan bagaimana intipati ataupun keputusan ataupun kesannya di masa hadapan. Kita tak nak benda ni sekadar gesaan semata-mata, tapi perlulah ada hasil daripada gesaan ini agar kita
ialah dapat mempertahankan dan juga menegakkan apa yang benar. Betul, tapi apa-apa sekatan terhadap media sepatutnya tidak berlaku kerana antara salah satu tanggungjawab media adalah untuk melaporkan kebenaran dan melaporkan sesuatu fakta berkenaan apa-apa pun. Okey, macam biasa Izu, kita nak tengok dulu ramalan cuaca. Sejak akhir-akhir ni memang cuaca hujan panas. Kita dah masuk dalam musim panas ni. Kita lihat dulu ramalan cuaca untuk hari ini dan seterusnya dari Bilik Berita bersama teman penyampai. Saksikan. Baik, bertemu kembali dalam Apa Khabar Malaysia, bertemankan kami lagi dan macam Pasha kata tadi di awal tadi, kita berbaki beberapa hari sahaja lagi sebelum kita memasuki bulan Ramadan dan selain daripada kita menyentini rakan-rakan ataupun saudara kita di beberapa negara Asia seperti di Thailand, Kemboja, Myanmar dan sebagainya, ini kita bawakan juga program untuk kita santuni saudara kita di negara yang sejuk tapi survivor dia agak mencabar jugalah di negara New Zealand. Tapi kita nak bercakap lebih lanjut berkaitan tersebut. Topik kita mengasihi saudara sebenar Ramadan. Kita ada dua orang tetamu kita yang cukup istimewa untuk kita bawakan kepada anda bagi membincangkan topik kita pada hari ini. Di sebelah kiri saya, kita ada Ustaz Azam Din selaku Wakil Imam Muslim Care Global MCG ke New Zealand. Apa khabar Ustaz Azam? Alhamdulillah, baik tuan. Okey, di sebelah sana ni Pasha, kenal. Dan di hujung belah sana pula kita ada Tuan Haji Zakaria Abdul Latif, merupakan Setiausaha Agung Muslim Care Global. Assalamualaikum dan selamat datang ke Apa Khabar Malaysia pada pagi ini. Okey, kita nak bercakap tentang program Ihya Ramadan yang akan diusahakan oleh MCG. Jadi difahamkan program ini akan dijalankan di New Zealand. Mungkin Tuan Zakaria ataupun Ustaz Azam nak mulakan dahulu. Kita mulakan dengan inilah memperkenalkan sedikit mengenai mukadimahnya. Silakan Ustaz Azam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah wa khairun nas anfa'un linnas. Maksud, sampaikanlah daripada-Ku walaupun satu ayat, dan terbaik di kalangan kamu, di kalangan manusia adalah orang yang menyampaikan, orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Maka kami entiti NGO MCG ini membawa peranan tersebut. Kami menyampaikan 5 tonggak utama lah. Nanti Tuan Haji Zakaria akan sambung dengan lebih detail, yang mana antara program yang berjalan secara tahunan, ya, program dakwah dan juga pendidikan, kemanusiaan, kebajikan dan juga humanitarian, yang mana pembangunan, dan yang kelima pembangunan. Kita membawa misi untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia, dan alhamdulillah lebih 30 buah negara. Kita telah pun membantu daripada segi 5 aspek utama tadi. Okey, untuk Tuan Haji sendiri selaku Setiausaha MCG sendirilah, Setiausaha Agung MCG, mungkin Tuan Haji boleh kongsikan kenapa signifikannya kita menghantar bantuan ke New Zealand? Kenapa tak memilih negara-negara yang dekat seperti Asia Tenggara ini sendiri? Okey, alhamdulillah. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada TV Bernama dan jemput kita dan bagi ruang ni, satu penghargaan buat kami. Dan untuk menjawab soalan tu, sebenarnya New Zealand tu kita bangkitkan kat sini sebab kita menghantar seorang Imam Hafiz ke sana. Tapi sebenarnya seperti Ustaz Azam cakap tadi, kita tumpu kepada lebih daripada 30 buah negara, termasuk negara kita sendiri dan juga jiran tetangga di dalam negara ASEAN. Jadi tumpuan untuk bulan yang akan datang ni bulan Ramadan. Jadi masa ni balik kepada kita punya matlamat utama, ada 3. Satu, kita nak orang yang menyumbang. Kami sebagai yang menerima sumbangan dan menyampaikan, penerima dan juga keliling yang terlibat ni untuk menuju ke arah mendapat keredaan Allah dan juga meningkatkan ketakwaan masing-masing. Lepas tu kita nak libatkan di kalangan intellectual, academician, profesional, apa semua ni, untuk bersama-sama kami bantu ummah. Yang ketiga, kita bangunkan sebanyak boleh prasarana untuk Islam, utamanya masjid, kan? Jadi tube well dan juga rumah anak yatim semua ni atas dasar untuk kata orang membantu
masalah rumah lah. Jadi masjid tu jadi keutamaan kami sebab itu ada syiar dekat situ untuk dakwah, untuk pendidikan, kan, untuk bagi sumbangan dari segi kemanusiaan dan juga kebajikan, kan. Jadi kat situ jadi apa ni, dan untuk makluman kami terlibat dalam pembangunan sebuah masjid di Phnom Penh sekarang ni, under construction dan masuk ke tingkat 3 di dan New Zealand tu salah satu lagi projek kami selain pada di Comoros, dan dah siap dekat Kashmir, dekat Nigeria, dan akan datang di Belarus. Jadi benda-benda ni memang salah satu matlamat utama kami sebab pengalaman saya pun terlibat dalam komiti dalam masjid di negara kita. Jadi kita nampak masjid tu peranan dia besar. Jadi kita tumpukan pada pembangunan masjid, kemudian tu kita akan masukkan nilai-nilai dakwah, pendidikan, kan, dalam selain pada kebajikan dan juga kemanusiaan tadilah. Yang program ke negara Australia ni, ke negara New Zealand ni, pengajuran kali ke berapa dah dibuat oleh MCG? Okey, kalau itu mungkin saya jawab dulu, kan. Kita start 2018 kita ditubuhkan. Sejak tahun tu kecuali COVID, kita menghantar imam ke sana atas permintaan di sana untuk mewujudkan nampakkan suasana syiar tu sebab New Zealand ni majoriti kan orang Islam. Jadi dengan adanya aktiviti macam ni, kan, jadi dia akan buka sikit. Yang saya nak share sikit pengalaman. Apabila kita sekarang ni dalam proses mendapat kelulusan autoriti pihak New Zealand, Taupo, untuk membinakan masjid ni. Jadi dalam saya jumpa dengan dia orang, selepas sejam keluar, dia hantar email kat saya. Dia kata kalau kami facing any problem, terus please contact. Sebab kami cakap masa berbincang, dia kata you kena bantu kami bina masjid ni because masyarakat memandang Islam tu macam teroris. This masjid akan behave orang Islam. So bila you dapat orang Islam yang baik, akan bagi benefit pada you, and then bila buat masjid, dia akan membantu orang Islam datang ke tempat you, dan ini kawasan pelancongan, ekonomi you akan grow. Yang tu yang ini part of the masjid is matlamat kami, tapi dalam perjalanan tu ruang untuk berdakwah hadir. Jadi kita menyampaikan sikit maklumat, jadi kat situ menyebabkan dia tertarik dan kenal orang Islam ni sebenarnya tak seperti yang dia sangkakan. Jadi untuk mengajak lagi orang ramai untuk lebih mengenali Islam dan juga secara tak langsung tu bolehlah juga lebih mencintai agama itu sendiri. Okey, bila kita cakap pasal program-program iftar ni yang dijalankan di negara-negara luar, contohnya pastinya ada agihan pack-pack makanan dan sebagainya untuk berbuka puasa. Betul. Mungkin Ustaz boleh terangkan antara golongan-golongan yang akan mendapat manfaat daripada program Ramadan ni, dan juga difahamkan akan disediakan dan juga pihak MCG akan menaja khidmat Imam Hafiz untuk solat tarawih. Mungkin boleh ceritakan lebih lanjut lagi mengenai ini. Baik, terima kasih. Untuk program di New Zealand ni, saya akan dihantar dan saya merupakan imam yang ketiga. 2018, kemudian 2019, kemudian kita stop sementara sebab COVID. Kemudian saya adalah orang imam ketiga lah. Dan antara aktiviti yang kami akan buat sepanjang di sana adalah pertamanya imam tarawih lah. Ya, sepanjang tarawih. Kemudian kita juga ada buat tadarus Ramadan, dan menggunakan kepakaran yang ada, kita akan buat kelas tajwid. Kita buka bengkel tajwid, masyarakat kat sana kita akan ajar. Kemudian kita akan buat agihan food pack kepada masyarakat Muslim di sana dan juga homeless. Haji, kita beri makanan dekat homeless juga supaya kita nak tunjukkan keindahan Islam kepada masyarakat, supaya hilangnya rasa Islamofobia di kalangan orang yang bukan Islam lah. Dan kita juga akan buat program iftar perdana. Kita panggil jemput sekitar penduduk sana untuk kita taja iftar perdana sepanjang 30 hari di sana, insya-Allah. Suasana masyarakat New Zealand yang ialah penduduk Islamnya minoriti, tapi dikelilingi itu masyarakat yang harmoni. Tapi pandangan mereka terhadap masyarakat Islam itu sendiri bagaimana? Mungkin Ustaz boleh kongsikan cerita-cerita daripada siri pertama, siri kedua. Okey, saya sebelum ke New Zealand, saya pernah jadi imam di Australia, di Sydney. So, pandangan masyarakat ni sebenarnya mereka okey je. Yang menjadikan mereka persepsi Islamofobia ni adalah mainan media, mainan provokasi daripada media sosial, menyebabkan mereka ni rasa takut. Tapi bila kita dekat dengan mereka, kita cerita keindahan Islam, kita cerita apa itu Islam dan sebagainya, menyebabkan mereka rasa seronok dan menjadikan Islam tu adalah agama yang harmoni. Kita Haji boleh sambung?
menyentuh pasal pengalaman kami di New Zealand. Sebenarnya benda ni repeat, dia macam satu modul. Kita repeat di negara-negara lain juga. Jadi di New Zealand ni kita pernah ada program dengan izin saya sebutlah entiti USIM. Kita bawa pelajar dekat 20 lebih ke sana buat program di masjid yang kami masjid sementara yang digunakan sebuah banglo. Jadi masa kita pergi sana, jadi masjid tu tak mengizinkan untuk kita buat satu gathering. Jadi apa yang kita buat, kita berurusan dengan gereja. Kita berurusan gereja dan cakap beritahu tujuan kita. So gereja bagi kita pinjam dia punya dewan. Jadi kita buat program dengan homeless. Kita bagi makan. So pihak gereja tengok aktiviti tu. Dengan pelajar kita masak sendiri, kan, bagikan pupek apa semua. Jadi kesan daripada tu, apabila pihak autoriti New Zealand meminta kami supaya projek masjid yang nak dibangunkan tu mendapatkan concern daripada pihak masyarakat tempatan, pihak gereja datang jumpa kami. Dia kata okey, kami akan buat. Kami akan minta masyarakat. Maknanya nampak kan, maksud dia kat situ bila kita buat kesan dia kenal kita dan mula dia kan, dia nampak kita punya idea nak buat masjid tu tak ada masalah kat dia dan dia bantu. Jadi kat sini dia salah satu, maknanya nampak dia punya keberadaan kita kat situ, saya tak langsung kita dapat gambarkan bahawa kita orang yang boleh toleransi, boleh berbincang apa semua. Dan benda yang sama kita buat macam di Phnom Penh contoh. Di Phnom Penh kita buat sebuah masjid di tengah bandar Phnom Penh. Jadi kat situ bila kita buat masjid tu memang ada masalah kan, masing-masing nak ambil, bila tengok masjid tu cantik, sebab kita try bawa masjid yang kita buat ni, kita ambil image Dome of Rock di Masjid Al-Aqsa. Sebab ni salah satu cara MCG nak memperjuangkan memperjuangkan isu Palestin. Kan kita bawa di Phnom Penh, kawasan Indochina. Tiba-tiba kita bina image yang dia kesan dia, kita pihak menteri agama di sana orang Islam cari kami. Kan, jadi kita punya idea tu nampak dah dia kita pergi satu kita attack satu tapi dia kembang kan. Jadi terlibat orang macam ni, masyarakat tempatan pun ambil peduli apa semua. Jadi kan, jadi itu yang kata tadi, bila kita pergi ke kawasan minoriti orang Islam tapi tindakan yang berstrategi, dia mungkin akan menyebabkan kesan yang akan besar impak dia. Yang tu yang Tuan Haji, sikit kita nak tahu, setiap kali macam Tuan Haji kata projek perintis lah, antara projek utama di New Zealand ni pembangunan masjid di sana. Sudah pastinya akan ada dana-dana yang diminta sedikit lah daripada masyarakat kita. Untuk tahun ni berapa sasaran dana yang diperlukan untuk kita membina komuniti ataupun membina masjid di sana? Dalam masa sama juga kita nak menampung pack-pack makanan atau program-program dan sebagainya untuk sepanjang 30 hari Ramadan ni. Ya. Kami kata orang target maksud dia dalam dapat dalam bulan Ramadan ni lagi banyak manfaat dia, lagi banyak kita akan dapat agihkan kan. Jadi kalau dalam Ramadan ni kita target buat 30 buah negara kan, jadi kalau dapat achieve dapat 5 juta tu dah besar pada kami. Mana 5 juta tu bahagi 30 negara. Kita bagi 30 negara. Dan jadi kita macam pembangunan tu kita sepanjang tahun kita terus kempen. Kan, jadi kempen masa bulan Ramadan ni sebenarnya fokus utama kami, minta maaf cakap, kita tumpu kepada Gaza sebenarnya. Gaza tu agak teruk kan, jadi kita rasa isu Gaza ni kita minta sangatlah masyarakat sama-sama kami kan, sebab kita masih lagi berjalan, sebab kita ada rakan NGO daripada Turki yang duduk di Rafah sekarang ni sedang buat kilang roti kan, yang seminima yang boleh tapi produce yang sebanyak yang boleh, dan kita salurkan sikit-sikit tapi dia berjalan kan. Jadi memang sekarang ni minat kecenderungan penderma terhadap isu Gaza mula tenggelam dengan sentimen yang berlaku kan. Tapi insya-Allah MCG kita mempunyai pendekatan yang agak agak bagus kata berurusan dengan orang yang ada, maknanya kita memanfaatkan syafaat orang yang ada akses. Kita tak pergi sana sebab kita kata kalau kita pergi sana ada banyak problem yang kita akan facing, tapi orang yang dah biasa masuk kita gunakan kan itu. Dan satu yang nampak macam mana kejernihan hati saudara-saudara kita di Gaza, kita ada rakan NGO yang menggerakkan aktiviti kami di dalam Gaza, tapi bila berlaku pengeboman tu tiba-tiba kita nak bagi duit kat dia, dia kata dia tak sanggup sebab dia kata tim dia kata orang collab sebab masing-masing nak akan jaga keluarga masing-masing. Jadi terpaksa urus kebajikan keluarga masing, jadi tak dapat nak bantu kami. Jadi dia tolak. Tapi baru-baru ni seminggu lepas dia kontak saya, dia kata dia dah sedia nak timbul sumbangan. Jadi ni kita nampak orang ikhlas kan, kalau tak kita bagi duit dia kan, dia ambil dia kan. Jadi yang ni kita nak kita respect lah, dalam susah dia masih lagi jaga jadi orang macam ni kita kena jaga, dan kita harap sangat masyarakat rakyat Malaysia sama-sama kami kan untuk bantu Gaza. Yang pastinya rakyat Malaysia ni memang inilah satu rakyat yang pemurah dan juga
orang kata berkongsi kasih sayang dengan yang memerlukan. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Azam dan juga Tuan Haji Zakaria sudi bersama kami pada pagi ini. Okey, nanti kita akan kongsikan maklumat kepada penonton di luar sana yang ingin menyalurkan sumbangan kepada MCG. Tapi sekarang ni kita nak berhenti berehat untuk seketika. Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nurni Samsila Osman langsung dari Bilik Berita untuk waktu ini. Baik, kita teruskan dengan laporan utama berita. Kerajaan sedang mencari jalan terbaik untuk mengatasi masalah ekonomi disebabkan kejatuhan nilai ringgit. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata terdapat cadangan meningkatkan kadar dasar semalaman OPR, namun menyifatkan tindakan tersebut akan membebankan hidup rakyat. Ada cara selesaikan. Nampaknya kita ada sedikit masalah teknikal. Baik, kita teruskan dengan laporan yang berikutnya. Sementara itu, keputusan memihak kepada mana-mana negara dibuat berdasarkan kepentingan kepada rakyat dan negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sebagai sebuah negara berdaulat, Malaysia bebas untuk menentukan dasar negara. Baik, nampaknya kita masih lagi ada masalah teknikal. Jadi sekian saja dari Bilik Berita untuk waktu ini. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Baik, anda masih lagi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Izu, kalau anda lihat di sini dalam tangan saya ada senaskah Al-Quran. Tapi bukan senaskah Al-Quran yang seperti biasa kita lihat. Ini adalah senaskah Al-Quran yang telah pun diterjemahkan dalam bahasa Hindi. Oh, okey, menarik. Saya pun tak perasan. Tapi ada juga bahasa-bahasa lain. Tapi tak apa, itu kita akan bercakap sekejap lagi. Kita nak bercakap dengan tetamu kita yang cukup istimewa. Kita bawakan juga. Sebenarnya program ni dah dirasmikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pada kemarin, 23 Datuk 24 Mac 2023. Hari ini kita ada Datuk Abdul Latif Mirasa selaku pengerusi Yayasan Restu dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Nashrul Quran. Apa khabar, Datuk? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih sudi bersama dengan kita pada pagi ini bercakap topik Restu Global Quranic Art Festival. Mungkin secara awalnya mukadimah kita nak tahu juga programnya berlangsung 23 Februari sampai 3 Mac 2024. Apa antara pengisian yang akan diisi sepanjang 10 hari program ni? Ya, yang kita tekankan, alhamdulillah, yang kita tekankan dalam festival ini berkaitan dengan Islamic way of life ataupun Islami, gaya hidup Islami ya. Kerana kita tahu sudah kita buat juga, tapi kita tekankan kepada seni sahaja. Tapi bagaimana kita nak terapkan seni Islam dalam gaya hidup kita. Sebab itu kita telah membina sebuah rumah dalam masa sebulan ya. Galerinya. Dan dalam situ kita akan lihat tentang apakah agak-agaknya hiasan yang patut kita adakan dalam rumah. Memang orang kita dah ada banyak dah. Tapi kita nak tekankan supaya dalam kita yang proses dalam gaya hidup kita di luar kerja, kita nak balik rumah tu rasa tenteram dan teringat Allah ya. Dan juga ada rasa bersama dengan keluarga ni, ada juga unsur-unsur membina akhlak yang baik. Ini kita tekankan dalam gaya hidup Islami dalam program kita. Okey, Datuk, sekejap. Kita nak rewind sekejap. Mungkin Datuk boleh ceritakan sedikit latar belakang Yayasan Restu dan juga Nashrul Quran ni. Difahamkan dah 37 tahun. Lebih 27 tahun 37 tahun. Lama tu. Mungkin boleh ceritakan sedikit. Ya, masa saya mula tu rambut masih hitam lagi. Sekarang dah alhamdulillah. Tapi yang untuk pengetahuan para penonton sekalian, tahun 1997, projek ini 94 kita mulakan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim masa dia menjadi Timbalan Perdana Menteri. Ini ilham dia.
Ilham yang amat berhormat masa itu, dan kita telah lancarkan Mushaf Malaysia. Why Mushaf Malaysia? Kerana kita rasa Malaysia dah bersedia untuk menyalin Quran dan juga ekspor Quran kita ke luar negara. Pada ketika itu. Jadi masa itu kita dah memang cantik dah, kita latih orang kita menyalin Quran, dan tahap penyalinan itu sama tahapnya dengan mana-mana Quran di dunia. Masa itu lebih kurang ada 7 buah negara yang ada mushaf sendiri. 1000 tahun Islam di Malaysia ni lebih kurang Mana tahun 2000 kita siap kita punya mushaf sendiri. Mengambil masa lebih kurang yang keseluruhannya 10 tahun. Lebih kurang 12 juta ringgit oleh NGO, dan alhamdulillah ini menjadikan kita ni negara yang ke-7 saya fikir yang ada mushaf kita sendiri. Maknanya manuskrip kita ni yang disalin dan kita menghiaskan berdasarkan seni tampak Melayu Malaysia dan juga seni tampak orang Malaysia jugalah. Ya, yang mana saja yang tak bertentangan dengan syariah kita masukkan. Bukan sekadar motif, tapi kita memperkayakan warna. Yang paling masalah besar bila kita kata Quran Mushaf Malaysia ni ada tak sama dengan Indonesia. Selalu orang kata kita ni lagu kita, makan kita Tapi kali ini kita mengambil masa yang lama, research yang lama supaya warna kita tu berlainan dengan Indonesia dan berlainan dengan negara Arab. Jadi sebab itu kita mengambil masa lama membuat research, mengambil motif dan warna tiap-tiap negeri di Malaysia. Tiap-tiap daerah, tiap-tiap kampung. Makan masa lebih kurang yang lama 3 tahun. Mengambil belanja lebih kurang almost 1.8 million. Just research. Lepas itu baru kita dapat satu mushaf kita 15 negeri dalam tiap-tiap satu negeri 22 juzuk. Tiap-tiap muka surat itu berlainan motif dia. Itu kayanya motif kita. Jadi ini menjadi warisan kita. Jadi bila tahun 2000 alhamdulillah kita siap dan dia menjadi warisan yang utama. Tapi yang utama kita lihat bila kita dah siap tu, saya fikir dengan Datuk Sri Anwar satu projek saja. Tapi masa itu berlaku luar krisis macam-macam lah Tapi yang pentingnya kita teruskan budaya menyalin daripada hari mula sampai sekarang tak berhenti. Jadi jalasan itu yang jadi sekarang yang ada kelangnya yang tempat lain tu hasilnya kerana sunnah menyalin Quran, barakah dia tu. Alhamdulillah daripada 2 orang sekarang 250 orang staff, ribuan sukarela yang membantu. Dia bersempatnya kecil sekarang dah di Shah Alam 4,5 ekar, di Putrajaya 6,5 ekar, kita ada 9 ekar di Kuang, ada di Pulau Pinang, kita ada Hotel Muzaffar di Melaka. Ini pusat-pusat kita alhamdulillah. Jadi Nasrul Quran di Putrajaya ni Datuk sebenarnya satu-satu kilang yang terletak di Putrajaya dan juga merupakan state of the art kilang Al-Quran yang terbesar yang kedua di dunia. Di luar daripada negara Saudi. Yes, yang kita ada kilang di Madinah kan. Ini yang kedua terbesar. Dan juga inilah selain kilang percetakan Al-Quran inilah sebenarnya Nasrul Quran juga berfungsi sebagai pusat terjemahan Quran dunia, dan inilah antara salah satu hasil daripada Nasrul Quran adalah Quran-Quran yang telah pun diterjemahkan dalam 30 bahasa asing. Antaranya Hindi, kita ada Mandarin, kita ada French juga. Ni antara usaha-usaha lah yang dijalankan oleh Nasrul Quran tu. Kata pasal duduk situ. Ini baguslah, saya tak perlu di sini dah. Okey, kalau nak tengok inilah Quran yang saya pegang ni adalah Quran dalam terjemahan bahasa Hindi. Kalau nak tengok sebenarnya sedikit dalam isi dia, rupa dia macam ni. Okey Datuk, kita nak tahu juga selain daripada membekalkan Al-Quran di negara kita Malaysia, ke mana lagi pusat percetakan kita ni menghantar ataupun mengeksport Quran-Quran ni ke negara mana lagi? Kerana ini Quran ni tercetus kerana kita bila berlaku orang bakar Quran di Sweden Datuk Sri Anwar datang tahun sudah, kemudian dia nak rasmi program kita ni kerana dia sangat teruja dengan apa yang sedang berlaku sekarang dari segi raya tu lah. Kita lancarkan. Masa itu timbul ilham, kalau bakar satu kita cetak 1 juta. Okey. Maknanya jadi ini jadi dah viral satu dunia Jadi banyak negara lain juga terikut dengan apa yang kita buat. Alhamdulillah. Jadi sekarang kita 1 juta tu maknanya kita boleh mudahlah ambil Quran cetak bahasa Inggeris satu hantar 1 juta. Tapi Yayasan Restu mengambil jalan yang susah. Iaitu kita kata why not kita target continent by continent. Jadi kita dah hantar umpamanya satu kontainer bahasa Inggeris ke England,
satu kontainer ke Australia, Canada, insya-Allah ke South Africa. South Africa ni penting kerana maknanya sangat kuat membantu masalah Gaza ya. Jadi kita hantar satu kontainer Gaza dan insya-Allah kita sampai New Zealand, banyak negara, Kenya, macam-macam. Dan itu bahasa Inggeris saja. Cetak dengan JAKIM, kita bekerjasama dengan JAKIM untuk membantu kita Yayasan Wakaf yang membantu dari sisi kutipan, kerajaan membantu kewangan, orang ramai membuat wakaf ya. Kemudian kita siap satu terjemahan ni bukan mudah ya. Yang pertama kita ada mushaf kita sendiri, Malaysia punya. Jadi kita hantar mana pun kita rasa bangga. Ini Quran kita keluar negara. Yang kedua, kita gunakan corak-corak negara itu. Kalau Hindi itu coraknya semua corak Hindi di negara India. Ya. Kemudian kalau macam ni mushaf Cina, Mandarin. Semua coraknya dalam Okey, saya faham maksud Dato'. Ada punya design tu. Okey, motif tu. Okey. Dalam cetakan ini mana kita ada 100 orang yang terlibat dalam berbagai-bagai bahagian dalam menghasilkan ini. Ada orang yang jaga teksnya, terjemahannya, pakar ya. Kalau kita kata Cina ni, kita ada 7 orang pakar. Dalam bahasa Cina, profesor, dalam negara, luar negara, mereka kumpul. Ini nak buat ni 7 tahun. Bukan satu perkara yang tahun, mudah untuk menghasilkan Al-Quran dan terutamanya yang paling penting adalah untuk mengekalkan terjemahannya as accurately as possible lah. Dan juga impak dari segi seni dia. Jadi orang tu terasa bangga. Banyak tahun sudah kita pergi ke Cambodia. Datuk Seri Anwar memberi Quran bahasa Cambodia kepada Presiden dia, Perdana Menteri dia. Kagum dia ya. Tengok semua dalam ni hiasan Cambodia. Dia rasa seronok sikit. Alhamdulillah. Adakah ini idea pertama di Malaysia menjadi satu-satunya negara yang membuat idea sebegini? Ya. Kalau fikir dari segi konsep dia, kita negara pertama. Sebab itu orang Arab juga datang untuk minta buat Quran kepada mereka ya. Jadi alhamdulillah dia berkembang sekarang. Lepas ni insya-Allah dia ni akan pergi merata tempat. Tapi kita masih lagi kuat dari segi konsep dia. Ini kita punya Malaysian IP ya. Intellectual property kita. Sebenarnya satu kebanggaan untuk Malaysia sendiri menjadi satu pioneer lah untuk pencetakan Al-Quran dan juga terjemahannya. Okey, Datuk, sebenarnya kita nak bercerita tentang Quranic Arts Festival ni yang akan jauh tersimpan sebab menarik sangat pasal Al-Quran ni kan. Mungkin nantilah kita boleh cerita pasal Al-Quran ni lebih lanjut lagi, tapi kita bagi ruang kepada Datuk untuk ceritakan antara program-program dan juga aktiviti yang akan dilangsungkan sepanjang 10 hari Quranic Arts Festival. Ya, kenapa kita buat festival? Kita tahu Kelang ni Kelang terbesar dunia. Orang datangnya, kenapa tidak tahu? Macam mana saya tak tahu benda ni ada? Sahabat kita pun belum masuk lagi. Duduk sebelah Balai Bomba pula. Belum masuk lagi ya. Dia tahu Balai Bomba tapi tak tahu dalam tu ada apa. Jadi sama, ramai sungguh. Saya rasa dari segi orang Islam dan bukan Islam ramai juga datang. Tapi yang datang lebih kurang 5% yang baru sampai. Tapi saya tengok siapa yang datang dia rasa kagum. Kerana keindahan bangunan, keindahan seni Quran, macam mana kita menyalin Quran. Dan Kelang kita tu lebih kurang 1 ekar yang ada aircon, macam galeri ya, bukan Kelang. Sangat cantik, bersih. Tak tahulah kata lebih bersih dari sini ya, tapi sangat cantik dan indah. Itu Kelang ya. Jadi orang rasa kagum melihat bagaimana Quran dibuat. Macam mana disalin, macam mana dicetak, macam mana kita menyemak. Macam mana orang ramai ada peluang untuk masuk ke dalam Kelang turun ke Kelang. Wow. 10 hari ni kita benarkan turun ke Kelang. Hari ni tengok dari jauh aja. Hari ni 10 hari ni kita masuk dan mereka dapat lihat. Jadi tujuannya ialah festival ni satu nak tunjuk kita bukan menyalin Quran, tapi kita memproporkan Islamic arts. Dan kita tahu Islamic art 500 tahun lalu hebat. Betul. Negara-negara Islam. Jadi kita punya peranan membangkitkan semula seni Islam itu dalam negara kita dan juga untuk dunia. Ya. Jadi sebab itu orang ambassador Arab semua datang sini. Dia orang kagum nak bantu kita sekarang ni. Alhamdulillah. Dan kemudian nak tunjuk juga umpamanya kita bukan Quran saja. Kita transfer daripada kertas ke jubin. Okey. Maknanya kalau ni kita nak buat dalam bentuk jubin, hiasan jugalah. Dan menggunakan keindahan hiasannya, warnanya, motifnya berdasarkan tempat negeri masing-masing. Dan kita dah buat 100 buah masjid ya. ID-nya. Seluruh Malaysia.
Jadi kita buat A to Z. Kita ada contohnya di Pangkor, kita buat masjid 1000 selawat. Orang tak tahu. Itu kerja kita. Datuk bagi kita baru saya tahu. Ya. Jadi bolehlah masjid kita... Cina, tengah-tengah bandar di Pangkor Cina, kita buat masjid Cina. Sangat indah. Jadi kita dah memang pakar dalam bidang buat dalam atas laut semua ni. Dan sekarang insya-Allah di Negeri Sembilan ada beberapa buah masjid dan banyak tempat di seluruh Malaysia. Tujuannya kita nak kata apa, bahawa ni Malaysia ni hebat dari segi pembinaan dia, dan daripada Quran orang tengok rumah kita, tengok masjid, teringat Quran. Betul. That's the whole thing kita nak. Betul. Supaya peranan kita nak bawa orang ramai itu supaya masa Global Art Festival ni dekat dengan Quran. Tapi juga untuk kita lebih menghayati dan juga mengapresiasi dia ada seni dalam penghasilan Al-Quran itu sendiri. Kita ucapkan terima kasih kepada Datuk Abdul Latif Mirasa selaku pengerusi Yayasan Restu, dan kepada anda di luar sana, pergilah mengunjungi Festival Restu Global Quranic Arts Festival yang akan berlangsung hingga 3 Mac 2024. Apa-apa informasi boleh didapatkan dari laman sosial media Nasrul Quran ataupun Yayasan Restu sendiri. Kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Baiklah, masih lagi bersama kami. Terima kasih setia menonton Apa Khabar Malaysia pada pagi ini. Izu, seperti biasa di hujung-hujung Apa Khabar Malaysia, kita suka nak sajikan anda dengan entertainment. tetamu yang santai. Hari ini dia ada nak mempromosikan lagu single yang pertama beliau. Siapakah dia, Izu? Kita ada penyanyi yang semakin meningkat naik juga, iaitu Shana Abela. Namanya mungkin tidak dikenali, tapi kalau kita selalu, terutamanya orang Johor lah, orang Johor baru, kalau mereka selalu dengar Street Basking, mereka akan familiar dengan namanya. Nama dulu berbeza dengan nama sekarang, tapi kita tak nak reveal lagi. Kita nak bersama dengan tuannya, Shana Abela. Hai, apa khabar? Waalaikumsalam. Terima kasih sama dengan kita hari ini. Okey. Pertama sekali, mungkin nama Shana Abela ni tak semua kenal lagi. Ini mungkin penampilan yang kalau tengok solo lah orang kata kan. penampilan solo, sebelum ini dengan band. Ya, betul. Dengan kumpulan. Jadi sekarang ni Shana keluar daripada band dengan single yang pertama. Mungkin kita nak Shana boleh ni lah, ceritalah serba sedikit perjalanan Shana dan kenapa memilih untuk bergerak secara solo. Okey, baik. Sebenarnya kalau macam sendiri tahu, Shana dulu bersama dengan band One Avenue Band. Kalau dulu orang panggil Shana OAB, betul. Tapi sebenarnya selepas tu saya bergerak secara solo. Saya keluar dengan nama Shana Abela. Nama sebelum dengan OAB dulu. Sebenarnya Shana bukanlah bergerak solo. Shana masih lagi bersama dengan Abang Mahadi. Masih lagi, okey. Dengan yang keyboardist OAB juga dulu. Jadi bila bergerak secara solo, Shana wishlist untuk adakan sendiri single. Kalau dulu bersama dengan kumpulan kan, jadi tak dapat peluang untuk ada single sendiri. So kali ni barulah dapat ada untuk single sendiri. So hari ni Shana bawakan untuk single bukan single terbaru, tapi single pertama. Okey, mungkin keputusan Shana untuk mengeluarkan single yang pertama ini secara solo ni mungkin kerana haluan ataupun muzik tu berbeza ke dengan band? Sebenarnya sama je macam dulu. Cuma masa dengan band dulu, Shana tak berkesempatan untuk ada my own single yang Shana nyanyi. Kalau dulu kan Shana hanya nyanyi sikit-sikit je. Ini dia sambil main instrumen. Sambil main instrumen kan, 3-4 instrumen sambil main nyanyi kan. Sebenarnya dah lama sangat daripada dulu nak sangat ada single sendiri. Jadi bila dah bergerak secara solo, saya cakap dengan Abang Madi, saya nak sangat ada single sendiri. Boleh tak bang aku nak single? Boleh, dia kata. So sebab itulah saya bergerak sendiri, dan akhirnya saya dapat juga ada single sendiri dan single pertama macam tu. Ada reaksi daripada ahli-ahli band yang lain bila Shana nak bergerak solo ni, macam mana reaksi diorang? Kita orang okey je, masih lagi berinteraksi baik. Cuma saya memilih untuk bergerak sendiri je lah, tu je. Masih lagi okey. Jawapan perempuan, saya okey je. Tak masalah. Okey je. Okey, Shana.
Macam mana boleh tercetusnya idea nak membuat single terbaru bertopik cinta palsu ni? Adakah Shana juga tersakiti seperti saya satu ketika dahulu? Alamak, dia dah keluar cerita. Okey, baik. Sebenarnya lagu ni bukan Shana yang buat. Shana hanya deliverkan saja. Okey. Lagu ni dibuat, dikompos dan lirik oleh daripada Abang Gigi. Okey, dia yang buat lagu ni. Ada satu masa tu kita tengah jamming tau. Lepas tu dia jumpa Abang Mahdi, dia kata aku nak Shana ni sebab aku ada lagu, dia kata. So bila Shana dengar, first time Shana dengar, Shana terus macam sedihnya, rasa tersakiti sangatlah. So lepas tu cakap dengan Abang Mahdi, okay abang, saya nak juga lagu ni. So lagu ni dikompos, lirik dan dikompos oleh Abang Gigi dan arranger daripada Abang Mahdi sendiri. Sama juga dulu AB pun Abang Mahdi yang buat. So saya pilih Abang Mahdi juga untuk buatkan lagu ni untuk saya. Macam tu. Pengalaman bergerak sebagai seorang artis solo sekarang, sebelum ni dah ada band, ada musicians yang boleh backup, ada part-part yang mungkin semput tu okey lah, ada band member yang boleh cover sikit. Sekarang ni bergerak secara solo. Dari segi vokal tu sendiri, Shana ada kena ada satu kekuatan Shana sendiri. Macam mana antara cabaran menjadi seorang penyanyi solo? Sebenarnya tak lama pun, Shana rasa baru setahun bergerak secara solo. Tapi overall memang Shana nama je solo. Tapi Shana pergi mana-mana, Shana still akan bawa Abang Mahdi. Okey. Shana still bergerak secara berkumpulan untuk line up sendiri. Jadi untuk solo tu, untuk promotion adalah setempat yang Shana bergerak sendiri. Tapi untuk maintainkan vokal tu, Shana sekarang pergi ke kelas vokal dan berlatih dengan belajar dengan Abang Mahdi more lagi lah. Tapi mostly Shana masih lagi banyak bergerak dengan Abang Mahdi secara band. Okey Shana, ala-ala kita nak tengok music clip ni, sila payung suara sikit untuk lagu Cinta Palsu, kita nak dengar. By the way, sebenarnya Shana tak sihat. Alamak. Tak apa, suara serak-serak pun boleh juga. Kita nak dengar sikit. Okey. Risau Kau telah menipu diriku, kau telah ucap kata cinta palsu, kau permainkan cintaku ini karena orang kedua. Itulah dia. Okey. Jadi memang genre yang Shana minat ni memang genre balada atau mungkin dalam masa hadapan dalam perancangan memang range Shana lah untuk ballad. Ya. Betul. InsyaAllah kalau ada diberi kesempatan, insyaAllah kita cuba genre lain pula, insyaAllah. Apa antara genre-genre yang mungkin dalam fikiran Shana lah, teringin rasa nak more cuba? to pop lah sebenarnya. Pop balada. Juga. Pop ballad. More to ke pop ballad juga. Macam tu. Sasaran ataupun impian untuk berduet dengan siapa nanti in future? In future? Artis-artisnya siapakah? Selain daripada Datuk Siti. Tak pernah terfikir lagi. Tapi insyaAllah kalau diberi pilihan, mungkin nak berjumpa dengan ataupun berduet dengan jauh sangat ni kan dia punya expectation dia. Tapi tak tahu, tanpa orang kata tanpa angan-angan cita-cita tak akan tercapai. Macam tu Saya selain daripada minat Datuk Sri Siti, saya juga minat Ernie Zakri. Selepas dia pakai baju besar-besar lah. Ernie Zakri bukan. Itu Aina. Salah orang. Maafkan saya. Okey, single ni orang kata dah release lah, ya, kan. Betul. Okay, setakat ni macam mana penerimaan peminat-peminat yang sebelum ni mengikuti Shana daripada zaman One Avenue Band dan sekarang? Ada tak yang kata macam Shana ni nyanyi dengan band je lah lagi bagus, ataupun komen-komen yang kurang Baru saya baca tadi. Baru saya baca komen tu. Macam mana Shana? Alhamdulillah, sebab Shana tak go through lagi komen-komen yang negatif tu. Tak nampak lagi. Delete je. Betul. Shana memang macam gitu. Okay. So, bila keluar lagu ni, Shana rasa speechless kejap. Okay, tadi soalannya apa tadi? Reaksi peminat terhadap lagu. Sebenarnya Shana kan baru je comeback. Jadi Shana macam tak expect yang orang masih ingat Shana. Masih lagi follow. Jadi bila keluar lagu ni, diorang macam terkejut lah, macam masih lagi follow Shana, macam masih lagi tunggu Shana perkembangan, minta Shana cover lagu, sebab ingat orang dah tak kenal kita dah, rupanya orang follow lagi. So bila keluar lagu ni, dia macam surprisingly rupanya Shana boleh nyanyi. Macam tu, ada yang macam tu. Sebab kalau tengok Shana hanya nyanyi part sikit-sikit je kalau pada single lama kan. Jadi bila orang macam surprisingly Shana boleh nyanyi lah sebenarnya, macam tu. So Shana
buatlah single lagi, buatlah cover banyak-banyak. Macam tu. This is the real comeback balik. Di sebalik kecaman itu, di situ timbul cendawan. Itulah Shana. Cendawan Taklah, mungkin kadang-kadang sebab bila kita bergerak dalam band, sebab fokus dia tak adalah dapat spotlight tu pada Shana seorang kan. Mungkin dalam sudut hati Shana tu rasa macam I can do more kan. Sebenarnya tak jauh beza pun dulu dengan sekarang, sebab sekarang Shana masih lagi bergerak bersama band dengan Abang Madi. Jadi yalah, Abang Madi dia seorang cacat penglihatan, tapi dia lebih berbakat, lebih istimewa daripada kita yang celik ni kan. So Shana pun juga banyak belajar daripada dia, dari A to Z tentang vokal, dan juga Abang Gigi banyak juga guide Shana untuk macam mana nak deliver dengan baik. Alhamdulillah semakin banyak yang improvement untuk Shana lebih yakin bergerak secara solo, sebab kalau tak dulu pun risau juga kan. Sepanjang proses menghilang tu, ke mana Shana pergi? Apa Shana buat? Okey. Saya sebagai seorang peminat nak tahu ni. Shana berehat lah. Berehat. Berehat tu buat apa? Kita rehat kerja, rehatkan kesihatan, macam tu. Sebab Shana bekerja masa tu, jadi masa tu sangat pack. So bila sekarang kita dah macam free sikit, dah rasa macam boleh go through kerja, go through dengan menyanyi, dengan kerja-kerja lain. Oh, kiranya ada kerja hakiki. So ini kira sebagai mengisi masa lapang lah. Ya, betul. Okey. Ada harapan tak mungkin menjadi seorang penyanyi secara sepenuh masa? Mestilah ada kan, tapi insyaAllah Shana step by step lah, slow motion, slow-slow. Kalau ada rezeki, kalau Allah tu kata izinkan, insyaAllah kita InsyaAllah. Okay. Kalau mereka di luar sana yang baru saja bertemu dengan Shana Abela pagi ni, dekat mana mereka nak dapatkan ataupun nak berkenalan lebih lanjut dengan Shana? Berkenalan lebih lanjut lah. Untuk dia sebenarnya ni. Bahaya soalan tu. Okey, baik. Boleh follow Shana dekat Instagram, TikTok, Facebook dan sebagainya dengan nama Shana Abela. Dan boleh dengarkan lagu Cinta Palsu Shana Abela dekat YouTube juga. Okey, dekat Spotify ada juga ke? Spotify, Ya, semua digital platform semua dah keluar, betul. Okey, sekarang ni Shana ada bernaung di bawah mana-mana label ataupun bergerak secara independen? Shana bergerak di bawah GMM Production. Abang Gigi selaku producer kepada lagu Cinta Palsu ni. So, bergerak bersama dengan Abang Gigi dan of course by Abang Mahdi. Okay, dalam nak menyampaikan ataupun deliver satu lagu tu perlu menjiwai lirik-lirik yang disampaikan. Shana merupakan adik bongsu daripada 7 adik-beradik ya. Oh ya. Betul. Oh ya. Nak tanya, adakah karakter sebagai anak bongsu itu sendiri mempengaruhi cara Shana menjiwai lirik yang disampaikan tu? Sikit To be honest, lagu ni macam tersakiti jugalah kan. ada sedikit related dalam my life kan. So sebab tu bila tengok dalam music video tu, masa betul-betul buat proses music video, Shana betul-betul give all out. So kita menangis dan kita menjiwai lagu tu. Alhamdulillah lagu ni Shana dapat sampaikan dengan penuh perasaan. Benda tu dapat deliver dengan baik sebab kita inspiration, kita cuba berada dalam lagu tu. Dan sebagai anak bongsu, ya of course kita bukan saja anak bongsu yang abang kakak. Anak bongsu bukannya ke yang paling manja lah. Okey, kita nak ucapkan terima kasih kepada Shana Abela. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kita pada pagi ini. Kepada anda di luar sana, bolehlah dengarkan lagu Shana Abela yang tajuk dia Cinta Palsu. Cinta Palsu. Di semua platform digital, Spotify, YouTube dan sebagainya. Tak apa, tengoklah sendiri. Saya tak nak sembang banyak. Kita dah berakhir hari ini. Kita jumpa esok bersama rakan tugas yang lain. Saya Izzy Yusof. Sayalah tu. Balik. Jaga diri, jaga kesihatan semua. Saya akan jumpa anda besok pagi macam biasa jam 9 pagi di Bernama TV. Itu sudah selesai hari ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam hormat.